Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat petang. Okay, hari ini kita nak pergi ke session baru di dalam tree ataupun pohon, iaitu berkenaan dengan binary search tree ataupun pepohon carian binary. So, apakah operasi yang terdapat di dalam BST ataupun binary search tree? Inilah searching, adding, removing dan sebagainya. Okay, so ni adalah learning objektif yang you all akan capai untuk topik ini, iaitu kita akan tengok bagaimana kita akan add dan juga remove, okay, a new entry to binary search tree. Okay, so apakah yang dimaksudkan dengan binary search tree? A binary search tree or BST is a binary tree. Apa maksud binary? Bermaksud satu node akan ada dua anak saja, akan ada dua anak. Dia tidak boleh ada tiga ataupun lebih daripada dua. Binary bermaksud dua. So dia akan ada anak di kiri dan kanan. Tapi bukan semestinya, mungkin dia ada satu atau mungkin dia akan ada dua anak. Okay. So lebih daripada dua tak dibenarkan untuk binary search tree. So nodes contain comparable object. Apakah maksud comparable ni? Comparable adalah interface, bukan user interface. Dia ada interface yang you all belajar dalam Java, dalam programming tu, interface. Okay, interface dia lebih kurang seperti abstract class dengan abstract methods yang you all dah belajar pada programming 2. So dia mengandungi comparable object. Okay, for each node in the tree, the data in a node is greater than the data in the node left subtree. So apa ni? Okay, kalau ada soalan you all tanya saya melalui chat sorry, saya akan buang chat ni. Okay, dengan menggunakan speaker ataupun dengan menggunakan mic. So the data in a node is greater than the data in the node left subtree. Apa maksud dia? Apa yang maksudkan dengan statement ni? The data in a node is greater than the data in the node left subtree. Data in a node, data dalam konteks ni kita akan tengok diagram, gambar rajah. Data in a node dalam kes ni adalah Jared. Okay, dalam Jared. Contoh, the data in a node is greater than the data in a node left subtree. Contoh bagi data in a node adalah Jared. So bermaksud Jared ni akan lebih besar daripada left subtree. Okay, left subtree. Okay, bermaksud greater than the data in the node left subtree. Kita tahu ini adalah left subtree dan ini adalah right subtree. So dalam konteks ni data in a node adalah Jared. Bermaksud nilai Jared ni adalah lebih besar daripada data yang terdapat dalam left subtree. Left tu kiri, subtree yang di bahagian kiri. So maksud kalau ikut konteks ni dia akan ikut urutan abjad ataupun alphabetical order. Maksud B adalah kurang daripada J. Okay. Kemudian D ni, dots ni adalah kurang daripada J tapi dia lebih besar daripada B. So dia duduk di sebelah kanan bagi Brittany. Ini adalah nodes. Okay, nodes. The data in a node ni dalam konteks yang lain, dalam situasi yang lain, the data in a node is less than the data in the node right subtree. Okay, apa maksudnya? The data in a node is less than the data in the node right subtree. Less than the data in the node right subtree. Less than. Apa maksudnya? Oh, minta maaf, saya dah tersilap. Okey, saya ulang balik Saya tersilap Tersilap. Okey, tersilap.
the data in a node is greater than the data, okay, in node left subtree. Okay, apa maksudnya? You all kalau you all tak faham ataupun confused, terus tanya saya melalui benda ni. Kadang-kadang saya punya fikiran dah merewang kot lain lah. Okay, saya ulang balik ya. Ini yang betulnya. Okay, the data in the node is greater than the data in the node left subtree. Okay, so apa maksudnya? Yang tadi betul lah. Okay, dalam konteks ni, Jared ni adalah lebih besar daripada left. Betul-betul minta maaf. Jared ni adalah lebih besar daripada Brittany, Brad dan Dot. So Jared ni, nilai data dalam nodes ni adalah lebih besar daripada left subtree. So Jared ni B, Brittany kurang daripada Jared, Brad pun kurang daripada Jared dan Dots pun kurang daripada Jared. Okay. Dah betul lah, dah betul. Minta maaf. Dah betul lah. The data in a node is less than the data in the node right subtree. Okay. Apa maksudnya? The data in a node is less than the data in the node right subtree. Okay. Bermaksud Jared ni, okay, Jared ni adalah dalam sekarang ni data in a node. Sekarang ni you all tengok data in a node. Data in a node dalam konteks ni adalah, okay, data in a node dalam konteks ni adalah Jared. So statement pertama yang ni adalah Jared ni adalah lebih, data dalam Jared ni adalah lebih besar daripada node left subtree. Maksud Jared ni adalah lebih besar daripada left subtree. Okay. Kemudian the data in the node is less than the data in the node right subtree. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Jared ni adalah kurang daripada or less than daripada right subtree. Okay, right subtree. Sebab Megan adalah lebih besar daripada Jared. M come after J. Okay, W pun come after J. Kalau ikut urutan abjad ataupun alphabetical order, okay, A, B, C, D, E. So there is alphabetical order ataupun urutan abjad. Okay. Okay. Senanglah. Okay, saya ulang balik. Data in a node iaitu Jared adalah lebih lebih besar daripada left subtree. Kemudian kalau kita compare dengan right subtree, Jared ni adalah lebih kecil. Okey. Ini adalah interface, okay, bagi binary search tree. So kita ada, actually iterator pun adalah interface. Iterator pun ada interface. Dia bukan kelas biasa, dia adalah interface yang you dah belajar dalam programming tu. Okey, public interface search tree index. So ini bermaksud dia akan create satu lagi interface, iaitu sebab kita gunakan interface. Sebelum ni kita dah biasa dengan menggunakan public class. Okay, public class. Sekarang kita gunakan public interface. Okay, public interface search tree interface, kemudian dia extends tree interface. Okay. So apa yang maksud dengan benda ni? Contains, get entry, add, remove, get in order iterator. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 method kat sini. 5 method ni adalah merupakan abstract method. Okay, you all dah belajar apa tu abstract method. Dalam interface, dia hanya ada, dalam interface hanya digunakan ada abstract method sahaja. Okay, abstract method. So they just tulis signature, method signature saja. Ini adalah method signature yang tidak ada detail implementation. Okay. Kemudian, okay, kalau you all tengok sini, parameter entry ni berjenis comparable. So comparable ni adalah interface. Okay, add pun method yang akan return dalam bentuk interface comparable. Okay, ini tak apa. Kita akan tengok nanti. Okay, ini kita buat kelas baru, iaitu namanya kelas yang dibina adalah binary search tree. Kemudian dia extend
binary tree. Okay, binary tree ni adalah kelas. Okay, binary tree ni adalah kelas biasa. Okay, kelas biasa. Implement search tree interface. Search tree interface adalah interface, sebab kalau kita nak menggunakan interface, okay, kalau kita nak gunakan kelas, nak extend kelas, kita gunakan extend. Kalau kita nak implement interface, kita akan gunakan implement. Itu yang membezakan. Ini adalah kelas biasa, ini adalah Java interface. Okay, search tree interface. So ini adalah interface. Kemudian kita cuba tengok sini. A binary search tree with duplicate entries. Contoh ini adalah binary tree. Okay, so maximum dia akan ada 2 child saja, 2 children. Okay, kita ada 2 children. Okay, maximum sebab dia adalah binary tree. Okay, maximum. So satu pun boleh juga. Okay, so slide ni untuk menerangkan berkenaan dengan duplicate entry. So bermaksud kalau Jared ni dia masuk 2 kali, so dia akan disimpan di sebelah kiri atau disimpan di bahagian kanan. So dalam kes ni dia akan disimpan di bahagian kanan. So dia akan pergi ke right subtree. Ini adalah right subtree. So dia akan simpan. Okay, so kalau you on contohlah, okay, binary search with duplicate entry. So walaupun Jared ni adalah sama dengan Jared sini, dia tak akan pergi ke kiri, tapi dia akan pergi ke kanan. Okay, so kanan Jared, J adalah kurang daripada Megan, so dia akan pergi ke Jim. Okay, Jared adalah kurang daripada Jim. So apa? J sama, J untuk Jim, J untuk Jared sama. I dengan A, mana yang lebih besar? I ni adalah lebih besar. So Jared ni adalah lebih kecil daripada Jim. Kalau ikut alphabetical order, A ni come before I. Okay. Okay. Kemudian ni, if duplicates are allowed, place the duplicate to Jared, okay, in the entry right subtree. Entry right subtree. Ini adalah right subtree. Okay, so dia akan ikutlah. Okay. Okay. Like performing a binary search of an array for a binary array. Okay, like performing a binary search of an array. Ini binary search ni kita boleh implement juga dengan menggunakan array. Okay, for a binary array, search untuk ni binary array. Binary search dengan menggunakan array implementation. Okay, search one of 2 half of the array. Search one of 2 half of the array. Apa maksudnya? Nanti you akan belajar in detail chapter yang akan datang berkaitan dengan searching. Okay, so you all akan diperkenalkan dengan binary search tree. Bagaimana kita akan buat binary search tree? Bermaksud binary search tree ni kita akan pecahkan kepada 2 bahagian. Okay, bahagian kiri dan bahagian kanan. Okay, nanti kita akan tengok. For the binary search tree, you search untuk binary search tree ini binary array. Untuk binary search tree, you search one of 2 subtrees of the binary search tree. So kita akan fokus. Kita nak search di bahagian kiri ataupun kita nak search di bahagian kanan, sebab tree dia akan ada 2. Okay, binary tree dia akan ada 2 anak, kiri dan kanan selepas roots. Okay. Okay. Search algorithm. Ini untuk search algorithm. Okay. Ini contoh yang dia berilah. Nama, okay. If binary search tree is empty, if binary search tree is empty, bermaksud tidak ada nodes di dalam tree, so dia akan return false. Okay, akan return false. Else, if desired object, okay, ataupun data yang kita nak cari sama dengan object in the root of binary search tree, so dia akan return true. So kalau objek yang kita nak cari sama dengan objek yang terdapat dalam roots. Okay, roots itu adalah node yang pertama di dalam pohon, di dalam tree. Else, if desired object less than object in the root of binary search tree, so dia akan return. Nah, dia akan return apa ni? So dia akan, ini kita panggil sebagai recursive, recursive method yang you all dah belajar dalam chapter recursive. So dia akan fokus kepada left subtree. Right subtree dia dah tak fokus dah.
Okay, so else bermaksud jika desired object adalah lebih besar daripada object in the roots binary search tree. Okay, else statement ini merujuk kepada desired object yang lebih besar daripada objek yang terdapat dalam roots. Okay. Okay, contoh saya tunjuk senang. Okay, kita tengok yang di mana? Okay, di sini. Katakan you all nak panggil, you all nak katakan kita ada 3 keadaan. Okay, kita ada 3 keadaan, 3 senario. Okay, pertama kali kita akan katakan kita nak membuat carian Jared. Kita nak membuat carian bagi nama Jared. Okay, Jared. Okay, so bila kita test di sini, adakah binary search tree adalah empty? Tidak, sebab dia ada nodes di dalam binary tree tersebut. So, if desired object yang kita cari adalah Jared sama dengan objek yang terdapat dalam roots tadi adalah kita tengok sinilah. Sini adalah roots, ROOT, akar. So objek yang kita nak cari itu Jared sama dengan data yang simpan dalam roots. Okay, sama. So kalau sama, dia akan return apa? Apa yang dia akan return? What it will return? So it will return true. It will return true. So ini adalah case apabila data yang kita nak cari sama dengan data yang terdapat di dalam roots, iaitu akar, iaitu node yang pertama, yang paling atas sekali. Jika tidak sama, dia akan check. Dalam kes ni kita nak cari kita nak cari breadth. Okay, kita nak cari breadth. Kalau ikut algoritma yang pertama, dia akan check adakah binary tree adalah empty? No, binary tree is not empty. Kemudian dia check lagi apa? Adakah desired object sama dengan objek yang terdapat dalam roots? Sekarang ni kita nak cari breadth. So, adakah breadth sama dengan Jared? Tidak. Breadth tidak sama dengan Jared. So, kalau breadth tak sama dengan Jared, so dia akan pergi ke another if statement. If desired object iaitu breadth kurang daripada object in the root, breadth kurang daripada apa ni? Breadth kurang daripada Jared. Okay, breadth kurang daripada Jared, that is true. Okay, bagaimana you nak buat comparison? Breadth kurang daripada Jared. Bagaimana you nak tahu breadth adalah kurang daripada Jared? So you kena gunakan interface comparable. Nama metodnya adalah compare to. COMPARETO, compare to. So compare to kita gunakan untuk kita nak membuat perbandingan. Adakah datanya adalah sama ataupun kurang ataupun lebih besar. Okay. So bila kita check breadth kurang daripada Jared sebab B ni adalah kurang daripada J. So dia akan fokus di mana? Dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke left subtree. Okay, left subtree. Bermaksud kalau dia nak cari breadth, so breadth ni adalah kurang daripada Jared, daripada data yang terdapat di dalam roots, so dia akan fokus di bahagian sini. Bermaksud di bahagian kanan ataupun right subtree, dia tak akan fokus. Sebab data hanya wujud di sini. Okay, di sini. So dia akan fokus di sini. Okay, so you all dah jimat masa daripada searching yang di bahagian kanan. Okay, so you all akan fokus di bahagian kiri. Itu yang dimaksudkan. Okay, ini untuk cara bagi breadth. Cara untuk breadth dia akan merujuk di sini. Okay, di sini. Okay. Kalau yang ni bagaimana pula untuk else statement di sini? Else statement di sini, so dia akan merujuk di mana? Katakan you all nak cari Whitney. So Whitney, first algorithm disebut adakah binary tree empty? Tidak. Adakah node yang dicari iaitu Whitney?
sama dengan data yang terdapat di dalam Jared. Whitney sama dengan Jared. Adakah Whitney sama dengan Jared? Tidak. So dia akan check else statement lain. Adakah desired object iaitu Whitney kurang daripada object in the root? Whitney kurang daripada Jared. Whitney kurang daripada Jared. Salah. Sebab W adalah lebih besar daripada J. So dia takkan buat yang ni. So dia akan pergi di sini. Di sini bermaksud Whitney adalah lebih besar daripada Jared. So dia akan fokus ke mana? Dia akan fokus di bahagian right subtree. Okay, dia akan fokus di bahagian right subtree. Nampak? So di bahagian kiri, okay, di bahagian kiri dia tak akan update. Sorry, di bahagian kiri dia tak akan fokus. So dia akan fokus di bahagian kanan, iaitu right subtree. Subtree di sebelah kanan. Okey, itu yang dimaksudkan dengan binary search tree. Okey, binary search tree. Yang ni. Okey, kemudian traversing the search tree interface provide the method get in order iterator. Apa maksudnya? The search tree interface provide the method get in order iterator. So dia akan return an in order iterator. So kalau you all tengok dalam video yang lepas yang saya telah upload, so untuk graph, untuk tree, kita ada 4 jenis traversal. Kita ada apa ni? Kita ada pre-order, kita ada in order, kita ada post order dan kita ada level order. Okay, level order. Okay, saya tunjuk saya ensure dulu. Sekejap. Saya nak ke slide yang sebelum ni. Okey, ini slide ya. Saya akan new share. Okey, sekarang ni you all apa yang telah yang keluar dekat you all punya screen? Cuba suarakan. Apa yang keluar? Slide tu tulis apa? Apa yang ditulis dalam slide tersebut? Okey. Okey, so ini adalah topik yang saya telah cover dan tapi saya tak ajar you all. Okay, you all tengok video. Okay, so dalam tree kita ada 4 jenis order. Kita ada pre-order, kita ada post-order, kita ada level order dan kita ada kayak ni, sorry. Di mana dia? Okey. Okey, kita ada pre-order. Okey, dalam tree dia lebih kurang macam graph lah. Di dalam tree kita ada traversal untuk pre-order, kita ada post order, kita ada in order dan kita ada level order. Okay, so you always tengok video sebagaimana pre-order dilakukan, in order dilakukan. Ini untuk yang dalam previous topik Kemudian kita ada post order dan kita ada level order. Okay, so itu yang saya nak beritahu. Kemudian okay. So dalam kes ni untuk search tree interface dia akan provide method get in order iterator. Okay, get in order iterator. So kat mana search tree interface ni? So you akan tengok search tree interface. Search tree interface search tree
interface. Okay, so dia ada satu method nama dia get in order iterator yang ni. Okay, itu yang maksudkan dengan statement. Okay, so dia akan return an in order iterator. Okay, apakah maksud iterator? Nanti you akan tengok. Our class is a subclass of binary tree. Our class is a subclass of binary tree. Our class, apakah maksud dengan our class ni? Our class ini adalah yang ni. Our class maksudnya binary search tree. Okay, our class maksud binary search tree. Okay, dia ada subclass kepada binary tree. So you all dah tengok. Okay, di mana dia? Yang ni. Okay, our class yang tadi saya sebut tadi adalah subclass kepada binary tree sebab dia extends binary tree. So you will inherit get in order iterator. So bagaimana dia inherit method get in order iterator ni? So bila kita tengok di sini, so dalam case kita ni our class adalah binary search tree, so dia menjadi subclass kepada binary tree, dan kelas binary search tree ni juga dia akan implement search tree interface. So dalam search tree interface dia ada get in order iterator. Tengok search tree interface. So that's why bagaimana kelas tersebut dia akan inherit. Okay, dia akan gunanya. Okay, kemudian okay, this iterator traverse entry in ascending order. Nanti saya akan bagi satu link berkaitan dengan apa ni? Berkaitan dengan apa ni iterator. So nanti all boleh tengoklah. Okay, use the entry methods compare to. So that's why compare to kita akan check sama ada data yang kita nak masukkan ataupun kita nak delete ataupun kita nak cari sama dengan roots ataupun kurang daripada roots ataupun lebih besar daripada roots. Compare to amat penting. Okay, so saya apa ni? Saya nak tunjuk satu benda. Saya dah buat, nanti saya akan letak kat you all. Mana dia? Okay, ini adalah contoh. Okay, kalau you all nak belajar comparable interface dengan iterator, not iterable. Ini adalah iterator. So, saya akan copy dan saya akan letak dalam apa ni? Sekejap, saya akan letak dalam okay, dalam you punya ni, apa ni? WhatsApp. Okay, saya letak dah. So you all boleh klik. Okay, macam mana bagaimana you all nak belajar comparable, kemudian iterator. Okay, kemudian sekarang ni saya pergi ke mana ni? Okay, saya pergi kembali semula kepada slide. Okay. Okay. Sekarang kita tengok. Kita ada lagi 2 minit. Okay, berkenaan dengan bagaimana kita nak menggunakan BST, binary search tree, untuk kita nak masukkan data dalam binary search tree. So if binary search tree is empty, T ni maksud tree lah. New node become as a root. Kalau binary search tree kosong, so dia new node akan menjadi roots. Else, if the data in new node is greater than the data in the node left subtree, okay, so new node will be inserted in the right subtree. Okay, bermaksud tadi mula tadi kita roots tadi adalah Jared. Roots tadi adalah Jared. Kemudian katakan kita nak masuk Brett, B-R-E-T-T. B ni adalah kurang daripada J, Jared. So dia akan pergi ke Dia akan pergi ke left subtree. Kemudian kita nak masuk Whitney lah. Whitney, new node adalah Whitney. Whitney ni adalah lebih besar daripada data yang terdapat dalam roots iaitu Jared. So Whitney adalah lebih besar daripada Jared, so dia akan pergi ke mana? Okay, Whitney greater than Jared. So
dia akan pergi, dia akan dimasukkan kepada right subtree. Okay. So kita berhenti setakat ni dulu. Okay, nanti kita akan sambung di apa ni? Di lain hari. Okay. Saya akan buat video barulah. Saya akan sambung. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.